Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Nafis bin Wan Ajasmi akan membentangkan laporan pentaksiran yang telah saya sekat untuk tugasan ketiga bagi khusus pentaksiran dalam pendidikan khas. Okey, kita beralih kepada pentaksiran. Okey, apa itu pentaksiran? Okey, pentaksiran ialah satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid, bertujuan untuk membuat pengelasan bagi pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Ini merupakan definisi pada Lembaga Peperiksaan Malaysia tahun 2000. Okey, pendidikan khas juga mempunyai pentaksiran dalam menguji murid dalam aspek kemahiran asas iaitu 4M, membaca, menulis, mengira dan menakul daripada Ketua Pengarah Pembelajaran Malaysia pada tahun 2016. Okey, hasil pentaksiran yang dilaksanakan kepada murid berpeluang khas ini akan digunakan oleh guru untuk mengesan serta mengemukakan cadangan intervensi yang sesuai serta pendapatan murid mengikut tahap kebolehan dan perkembangan murid tersebut. Okey, latar belakang kajian pentaksiran yang telah saya laksanakan adalah merupakan untuk menguji kemahiran mengira yang merupakan antara kemahiran asas 4M. Dan murid yang diuji merupakan murid berpeluang khas masalah pendengaran yang lemah dalam mata pelajaran matematik. Pentaksiran diagnostik matematik ini dijalankan kepada seorang murid berpeluang khas yang telah saya pilih dan bertujuan untuk menguji serta mengukur tahap kesukaran murid dalam menguasai subjek matematik ataupun lebih spesifik ialah kemahiran mengira. Hasil dapatan kajian akan membantu penguji untuk mengetahui kekuatan serta kelemahan murid dalam topik yang telah ditetapkan. Lokasi dan masa kajian telah dilaksanakan pada 9 November 2020 dan di kawasan rumah responden. Hal ini kerana disebabkan oleh kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang mengarahkan semua sekolah ditutup. Ujian ditadbir selama 45 minit. Latar belakang responden merupakan seorang murid masalah pendengaran yang mempunyai tahap pendengaran pada 20 hingga 30 desibel dan memakai alat bantu dengar. Berumur 8 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Lati Pasir Mas, Kelantan. Ibu bapa responden menyatakan bahawa responden sangat lemah dalam pembelajaran matematik. Okey, dapatan hasil kajian saya ialah pada lembaran 1, ini merupakan lembaran kerja 1 menunjukkan satu lembaran yang untuk menilaikan balik gambar rajah yang telah diberi. Okey, lembaran kerja 1 ini menunjukkan kemahiran asas matematik kepada kepekaan kepada sesuatu keputusan. Soalannya adalah tuliskan nilai 1 yang tertera di dalam gambar. Okey, keputusan yang murid ini telah perolehi ialah mempunyai keputusan yang betul pada semua lembaran kerja ini. Jadi, refleksinya adalah murid Y ini telah diuji dengan kemahiran menjawapan dan nilai 1 dengan betul. Jadi, kepekaan membuat satu kemahiran asas yang didapatkan ialah kepekaan membuat satu keputusan. Gambar rasangan yang baik dalam soalan ini dapat membantu murid untuk menjawab dengan lebih baik dan rasangan juga digunakan merupakan sesuatu perkara yang telah dilihat oleh murid tersebut, iaitu mata wang duit Malaysia dan nilai bagi setiap mata wang juga dicetak pada rasangan setiap tersebut. Maka murid dapat menyenaraikan balik nilai mata wang tersebut dengan baik. Kita balik kepada lembaran kerja 2. Ini merupakan lembaran kerja 2 yang akan dijawab ataupun yang telah dijawab oleh murid yang dipilih. Kemahiran asas matematik yang dilaksanakan terhadap lembaran kerja 2 adalah kepekaan terhadap sesuatu keputusan. Dan soalan ialah bulatkan gambar dengan nilai yang betul. Murid ini juga dapat memberi keputusan yang betul pada setiap soalan di lembaran kerja 2. Hal ini kerana dengan adanya rasangan yang memudahkan murid itu mengira nilai wang, nilai awal sebelum memilih item dengan nilai mata wang yang diberi seperti yang ditunjukkan pada soalan tadi. Ia juga melibatkan penambahan nombor yang mudah serta pilihan jawapan yang jurang yang tidak besar. Maksudnya antara dua pilihan jawapan itu mempunyai jurang yang besar. Jika murid tersebut mengira nilai awal tersebut pada jurang yang satu jawapan, maka dia boleh pilih pada satu jawapan kerana dua nilai jawapan tersebut besar. Maksudnya dia boleh meneka sama ada dia meneka ataupun dia dapat jawapan yang betul.
Jadi diorang besar ni tidak menggunakan murid Y dalam membalikkan nilai yang betul. Okey, kita beralih kepada lembaran kerja 3. Ini merupakan lembaran kerja 3, merupakan aktiviti padanan juga. Okey, kemahiran asas matematik yang diaplikasikan pada lembaran kerja 3 ini merupakan kemahiran kepekaan terhadap sesuatu keputusan. Dan soalan merupakan padakan nilai Y yang sama. Murid ini juga memperolehi keputusan yang betul pada setiap soalan di lembaran kerja 3 ini. Okey, seperti soalan lembaran kerja 1 dan 2, lembaran ini mempunyai rangsangan yang membentuk merupakan nilai skoping mata wang yang telah dilihat oleh murid. Dan pilihan jawapan merupakan penambahan nilai mata wang kecil yang merupakan hasil kepada skoping nilai wang. Murid ini mampu menjawab kerana dapat rangsangan visual seperti saya nyatakan tadi, yang membantu murid untuk mengaitkan nilai-nilai mata wang tersebut. Kita balik kepada lembaran kerja 4. Ini merupakan lembaran kerja 4. Kita dapat lihat ia merupakan satu operasi penambahan. Okey, lembaran kerja 4 merupakan komputasi aritmetik, iaitu kemahiran asas matematik, dan soalan merupakan hitungan nilai wang yang berikut. Okey, murid ini mendapat keputusan pada betul pada soalan nombor 1 dan 2 dan salah pada soalan 3 dan 4. Okey, kemahiran yang diuji ini merupakan komputasi aritmetik iaitu menguji penambahan nilai mata wang ringgit. Okey, rangsangan yang diberikan hanya nombor mata nilai wang yang memerlukan fokus dan teknik yang baik dalam menilai mata wang yang tersebut dengan baik. Dan soalan 3 4 saya dapat ringkaskan bahawa murid ini tidak dapat menggunakan ataupun berfokuskan pada nilai yang besar. Kita balik kepada lembaran kerja yang kelima. Ini merupakan lembaran kerja kelima. Dia sama seperti lembaran kerja keempat, tapi ia melibatkan nilai sen. Okey, komputasi aritmetik merupakan kemahiran asas matematik yang diaplikasikan pada lembaran kerja ini, dan soalan merupakan hitungan nilai Y yang diberikan. Okey, keputusan yang diperoleh oleh murid ini murid ini hanya mampu menjawab pada soalan 1 dan tidak dapat mampu menjawab ataupun tidak memberi nilai yang betul pada soalan 2, 3 dan 4. Okey, kesukaran dalam menjawab soalan di lembaran kerja 5 ini disebabkan oleh wujudnya nilai sains dan mata wang yang perlu mereka menambahkan nilai mata wang tersebut. Okey, murid ni dia suka membawa nilai yang lebih setelah ditambah. Maksudnya jika nombor itu menghasilkan satu nombor yang besar, iaitu lebih kepada 10, yang perlukan pemindahan lebihan nilai tersebut, jadi murid tu tak boleh hasilkan pemindahan tersebut. Jadi dia sama dengan lembaran kerja 4 tersebut, dia tidak boleh mengumpul semula nilai yang telah ditambah, iaitu nilai yang lebih. Jadi keseluruhannya murid itu tersebut dapat menjawab soalan, tapi dia tak memberikan jawapan yang betul. Okey, kita balik kepada lembaran kerja 6. Ini merupakan lembaran kerja 6. Satu soalan merupakan soalan yang penambahan, tapi tidak berada dalam bentuk penambahan yang sistematik. Jadi, komputasi aritmetik merupakan kemahiran asas matematik yang diaplikasikan pada lembaran kerja ini, dan soalan merupakan hitung nilai wang. Okey, pada soalan ini, murid dapat menjawab pada soalan 1 dan 4 sahaja, dan 2, 3, 5 dan 6 murid tidak dapat menjawab dengan baik. Okey, pada lembaran ini, murid perlu menyusun terlebih dahulu soalan dalam bentuk pengiraan matematik yang betul bagi memudahkan mereka menjawab. Namun, disebabkan mereka mengambil masa yang terlalu lama untuk mengira semua soalan tersebut, jadi menyebabkan mereka terkejar-kejar dalam melaksanakan ataupun menjawab soalan tersebut. Dan terdapat juga kesalahan dalam membawa nilai lebihan kepada nilai tempat seterusnya. Jadi disebabkan setiap lembaran tersebut mempunyai had masa tertentu, jadi murid tersebut pada soalan 5 dan 6 tidak dapat menjawab, manakala pada 2 dan 3 tidak dapat mengumpul semula nilai lebihan kepada nilai tempat seterusnya. Okey, kita balik kepada lembaran kerja yang ke-7. Ini merupakan lembaran kerja ke-7, merupakan aras kesukaran yang tinggi,
dan merupakan padanan nilai wang. Okey, pada gambaran kerja ketujuh ini, kemahiran asas matematik yang diaplikasikan merupakan komputasi aritmetik. Soalan merupakan padankan jumlah nilai wang pada nilai digit yang betul. Okey, keputusan yang dibuat oleh murid tersebut adalah mempunyai jawapan yang betul pada soalan 2, 3 dan 5, tetapi keputusan yang salah pada soalan 1 dan 4. Okey, murid dikendaki menambah nilai wang yang diberi dan menyuai padan dengan nilai yang diberikan. Lembaran ini menguji kemahiran asas matematik iaitu penyelesaian masalah, di mana murid perlu mencari nilai terlebih dahulu dan padankan dengan jawapan yang diberikan. Murid mempunyai kesukaran dalam melibatkan nilai sen. Murid tidak memahami konsep mengalihkan nilai ke nilai tempat sesungguhnya. Disebabkan oleh satu aspek iaitu tidak dapat mengalihkan nilai yang lebih kepada nilai tempat sesungguhnya, menyebabkan murid tidak dapat menjawab ataupun tidak dapat jawapan yang betul pada setiap soalan. Okay, kita balik kepada pembelajaran kerja yang ke-8, merupakan aras kesukaran yang tinggi, dan ini merupakan soalan-soalannya. Okay. Kemahiran asas matematik pada lembaran kerja 8 ialah merupakan kemahiran penyelesaian masalah, dan soalan merupakan kira dan jumlahkan nilai mata wang yang dinyatakan dalam bentuk nilai digit. Okey, murid tidak dapat menjawab soalan ini pada semua soalan di lembaran kerja ini. Hal ini kerana soalan ini melibatkan penggunaan perkataan bagi mewakili nombor-nombor yang menyebabkan murid tidak dapat menghubungkan nilai ataupun perkataan tersebut kepada nilai tersebut, kerana saya dapat menyimpulkan bahawa murid ini tidak mempunyai satu kosakata yang tinggi terhadap perkataan. Jadi mereka tidak memahami bahawa soalan itu tersebut mengandungi dua nilai mata wang, sebab soalan tersebut ada perkataan hubung iaitu dengan. Jadi mungkin murid tak faham dengan itu merupakan maksud perlu tambah. Jadi murid kebanyakan menulis nilai digit dalam bentuk nombor saja, iaitu satu nombor yang panjang tanpa menambah nilai tersebut, kerana tak memikirkan dengan itu merupakan satu penambahan. Jadi soalan ini terlalu abstrak bagi murid tersebut untuk menjawab. Kita balik kepada soalan yang lembaran kerja yang terakhir, iaitu lembaran kerja ke-9, merupakan pada aras kesukaran yang tinggi dan merupakan kemahiran asas matematik yang diaplikasikan pada lembaran kerja 9 ini merupakan aplikasi matematik dalam kehidupan seharian. Kalau kita lihat balik pada lembaran kerja 9 ini, merupakan satu situasi yang perlu murid ikuti bagi menjawab soalan yang terpapar. Jadi soalan merupakan nilaikan jumlah mata wang yang diperlukan berdasarkan senarai barang yang dicantumkan dalam situasi di bawah. Jadi murid memperoleh keputusan betul pada 1 dan 3, tetapi salah pada soalan nombor 2. Okey, murid Y mempunyai masalah dalam bahasa, iaitu dalam lembaran ini rangsangan diberikan adalah bertulis. Manakala soalan adalah gambar. Murid tidak tahu akan nama gambar yang objek yang diberikan, menyebabkan sukar dalam menjawab soalan ini. Jadi hal ini kerana perlu menyesuaikan nilai-nilai yang dilabelkan pada objek-objek yang betul. Murid ni boleh lakukan jika dapat bimbingan nama. Jika perlu menjawab soalan, murid ini tidak dapat menjawab dengan baik kerana dia tak boleh kaitkan perkataan ataupun situasi perkataan bagi objek yang diberikan. Maksudnya dia tak tahu perkataan objek tersebut. Jadi murid ini tidak dapat menjawab soalan tersebut jika diikutkan konteks ingin menafsirkan kemahirannya bagi menjawabkan soalan tersebut. Jadi rumusan yang saya perolehi, murid tersebut mempunyai satu kesukaran dalam menilaikan semula nilai yang lebih kepada nilai tempat tersebut, dan mempunyai kemahiran menguasai kosakata perkataan dengan baik, menyebabkan mereka tidak dapat menjawab soalan dengan baik. Jadi kepentingan pentaksaian ini menunjukkan bahawa guru dan murid perlu menetapkan standard kerja mereka dan memikirkan cara yang sesuai bagi memperbaiki mutu pencapaian mereka. Salah satu cara untuk
guru ataupun menguji menilai pengajaran dan pembelajaran guru tersebut adalah dengan mencapai objektif yang telah ditetapkan dalam kesukatan pembelajaran dan memantau ke atas kualiti pelajaran yang disampaikan kepada murid-murid. Jadi saya boleh rumuskan bahawa murid ini perlu diletakkan standard yang sebenarnya dan perlu dibimbingkan kepada kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid tersebut. Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.